akan dilakukan tahun depan. Jadi satu tempoh yang masih agak jauh, dan tentu dalam tempoh sekarang hingga ke proses pemilihan parti yang akan diadakan tahun depan itu satu tempoh yang agak jauh, dan pelbagai kemungkinan akan berlaku. Jadi Tan Sri diperlukan untuk parti ini, dan keyakinan para perwakilan kepimpinan parti untuk Tan Sri terus menerusi parti adalah satu keyakinan yang nyata yang harus ditimbang semula oleh Tan Sri. Datuk Sri, tadi bila Tan Sri bercakap, Datuk Sri Hamzah Setiausaha Agong kata bahawa mereka MPT belum lagi menerima cadangan Tan Sri Muhyiddin untuk tidak mempertahankan jawatan dia. Jadi Tan Sri sendiri berkata dia mahukan MPT berbincang mengenai cadangan itu. Seperti yang saya katakan tadi, satu pernyataan yang terlalu awal dibuat oleh Tan Sri, dan reaksi menunjukkan bahawa dia tidak diterima oleh perwakilan. Dan kebetulan petang ini kita akan mengadakan mesyuarat gempar MPT untuk berbincang lanjut tentang hasrat Tan Sri untuk tidak ingin memimpin parti selepas pemilihan akan datang. Jadi ini merupakan satu sinyal yang kuat bahawa Tan Sri adalah imej dan simbol parti ini, dan perjuangan parti ini belum selesai yang menghendaki untuk Tan Sri terus memimpin parti. Kita akui Tan Sri telah berjaya melahirkan ramai pemimpin, Datuk Hamzah dan beberapa orang yang disebut oleh Tan Sri sendiri dalam siaran akhbarnya sebelum ini. Tetapi untuk tempoh sekarang tempoh yang agak mencabar, yang memerlukan satu imej kepimpinan yang lebih jelas, Tan Sri merupakan pemimpin yang diperlukan oleh parti. You mentioned that the decision made was kira finalized lah. So if dia tak defend the position, do you agree that he needs to be the chairman? Nothing finalized in politics. Apatah lagi satu keputusan yang dibuat hari ini efektif another sometime next year, few months to come. So nothing is finalized. When is the mesyuarat tergempar? When will you? Kita akan adakan petang ni. I think sudah kita putuskan untuk mengadakan. Will be chaired by the Deputy President. So we will see after that. But the way I see it, definitely we need Tan Sri to lead the party. Do you think that the party cannot move forward without Tan Sri? We can, but we need him. Saya tak katakan bahawa without Tan Sri will collapse. No. Yang itu telah pun dinyatakan secara konkret oleh Tan Sri, dan dia telah berjaya melahirkan ramai pemimpin. Tapi dalam konteks perjuangan parti, kita masih memerlukan Tan Sri pada ketika ini, dan sehingga satu tempoh yang akan datang. Terlalu awal untuk ditentukan. Terlalu awal untuk ditentukan. Will you bring back the position of advisor sebagaimana Sir Tun? No, we don't have that anymore in the Perlembagaan. Would you propose to bring it back now that Tan Sri I got to is check. I don't think determined? we have that. No, I don't think so. Dia tidak berbangkit pada ketika ini. No. So we are addressing this matter. We won't be putting another matter to the matter. Do you think it's premature that he made this announcement without consulting any of you? You can see from the reactions of the delegates. I don't know how you interpret that. Datuk Sri also macam mana? Sama ya? Datuk, soalan Sabah satu boleh? Isu Sabah satu boleh? Sekejap. Datuk, mesyuarat tergempar tu akan dibuat kat mana? Kat sini. Kat sini. Kat sini. Ada. Pukul berapa? Petang. Selepas after 6 lah maksudnya. Adakah mungkin disebabkan dengan keadaan kesihatan Tan Sri keputusan itu dilakukan? No, I don't think so. Okay. Datuk, soalan Sabah satu boleh? Janganlah. Besok. Satu boleh satu. Kan sebelum ni UMNO dengan Warisan nak kerjasama untuk NETS PRN. Adakah macam bersatu sedia untuk bersama dengan GRS? Apapun kemungkinan boleh berlaku.
antara sekarang hingga pilihan raya negeri yang akan dipanggil sama ada tahun depan ataupun tahun-tahun mendatang. So tempohnya sehingga 2025. So dalam politik banyak equation boleh berlaku. So kita tak tahu, ya, no permanent enemy, no permanent friend. But apapun parti ini akan Parti Bersatu dan Perikatan Nasional akan bertanding di negeri Sabah. Sebenarnya tidak menolak Bersatu Sabah tak menolaklah untuk bekerjasama dengan JRS. Itu yang bahaya tu. Sebab ucapan dasar Nasir Muhyiddin juga ada menyeru supaya parti-parti parlimen bergabung. Oh ya, kita sokong. Saya sokong seruan Tan Sri untuk parti-parti Melayu dan Bumi Putra untuk bergabung. Itu merupakan satu realiti politik di negara kita. Kita tidak boleh melakukan perpecahan. Ya, perpecahan tidak harus dielakkan. Dan apa juga usaha untuk menyatu padukan Melayu dan Putra adalah satu usaha yang baik untuk negara maju ke hadapan dari segi ekonomi. So atas semangat tu Bersatu tak menolak untuk mengadakan kerjasama dengan JRS lah. Apa boleh JRS? Dia pusing je. Ya, itu saya tak, kita anything can happen. Apapun boleh berlaku dalam politik. Have you received any offers to join? No. But I'm reading their reaction to the issue lah. Untuk berkenaan yang 4 hari parlimen tu, so selepas ni kalau dah ada pindahan perlembagaan, kalau masih mengekalkan sokongan kepada Anwar, so adakah kalian mengekalkan juga? Masih mengekalkan sokongan Perdana macam mana? Sekiranya perlembagaan dah dipindah selepas ni, Perlembagaan parti. Perlembagaan parti. Tak, perlembagaan parti kita jelas kita antara parti yang mempunyai provisions in the perlembagaan to vacate the seats. Apabila 4 orang ahli parlimen itu telah crossing the floor, kita mengeluarkan permakluman kepada speaker untuk mengusungkan kursi mereka. Tetapi seperti yang kita sedia maklum, perkara 49A Perlembagaan Persekutuan, kekosongan kursi itu akan diputuskan oleh speaker. Jadi kita telah mengumpulkan permakluman dan speaker telah menolak, dan kita telah pun mengumpulkan judicial review di mahkamah. Namun duka cita permohonan kita itu juga ditolak minggu lalu pada 16 bulan November yang lalu oleh mahkamah atas prinsip bahawa mahkamah tidak mempunyai jurisdiction untuk menimbang semula keputusan yang dibuat oleh speaker. Tapi ianya tidak menghalang kita untuk melakukan proses mahkamah seterusnya, appeal. We can appeal. Kita masih berhak untuk membuat rayuan terhadap keputusan menolak Hari itu di peringkat Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi. Masih boleh, masih rayuan. Ya. Okey. Kita apply for leave tetapi ditolak. Jadi tidak menghalang kita untuk memohon untuk dipertimbangkan di mahkamah seterusnya, mahkamah appeal. Okey. Perlembagaan lepas ni akan menyatakan secara jelas lah kalau tak bersama dengan keputusan parti akan apa ni kes 4 orang Sabah ini menunjukkan bahawa pindaan akta anti lompat itu perkara 49A Perlembagaan Persekutuan, satu akta yang loose yang perlu ditambah baik untuk menunjukkan keberkesanan dan terhadap hasrat parlimen untuk mengubah undang-undang sedemikian. So seperti yang saya bahaskan dalam parlimen, ianya semua bergantung kepada budi bicara dan pertimbangan oleh seorang speaker, dan bukan proses parlimen, bukan prosedur parlimen, tapi di luar prosedur parlimen, iaitu speaker. Dan keputusan mahkamah tinggi baru ini menyatakan bahawa mahkamah tidak mempunyai jurisdiction. Dia lebih meletakkan tanggapan bahawa undang-undang itu perlu ditambah baik untuk meletakkan hasrat anti melompat parti itu satu kesalahan yang boleh mengosongkan kursi. So if you want to have an anti-hopping law, that 49A has to be rectified, diperkemaskan semula. Kalau tidak, dia banyak kelompangan yang boleh disalahgunakan. Seperti yang berlaku sekarang ini, 4 ahli parlimen bersatu
kekal setia dengan parti tetapi menyokong Perdana Menteri yang bertentangan dengan aspirasi parti. So itu juga merupakan goal. Tetapi ianya tidak menghalang bagi kita, tidak menghalang bagi ahli parti lain untuk kekal dengan parti mereka dan menyokong Perikatan Nasional in the future. Will this be better for Sabah? Because Sabah sees a lot of jumping, party hopping before this. But now, if you do this for bersatu and make it very tight, that they cannot even shift their allegiance, would it be good for Sabah politicians? I think everybody accept that it has to be an anti-hopping law in the country. I think itu prinsip yang sudah pun diterima oleh ahli parlimen, oleh masyarakat Malaysia. Tetapi the execution, effectiveness of the law itself yang boleh di salah tafsir untuk kepentingan politik kerajaan dengan politik kerajaan. Jadi kalau itu merupakan asas dan prinsip yang diterima oleh rakyat dan ahli parlimen, dan kita harus perbaiki undang-undang itu untuk melihat keberkesanannya untuk menghalang ahli-ahli parlimen daripada melakukan tadi. If that is the accepted fact, accepted principle, then we have to amend the law, perbaiki undang-undang untuk menyatakan hasrat sebenarnya. Dia tidak ada kelonggaran, no loophole that can be manipulated by the party. Silly, those in the government. Okay. Okay, thank you.